pada zaman tersebut. Jadi Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu memahamkan makna zuhud itu dengan erti kata bahawa harta itu dalam genggaman tangan, bukan dalam genggaman hati. Karena itu kita lihat Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu menunggang kuda yang tidak mampu dibeli oleh Raja Mesir ketika itu. Raja Mesir tak mampu untuk membeli kuda yang ditunggang oleh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Abul Hasan Asy-Syadzili pakai selendang. Rida itu sunnah Nabi. Sebab itu Nabi digelar sahibul izari wa ridai, iaitu umpunya kain dan umpunya selendang. Ya, yang pakai selendang, pakai kain, itulah merupakan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu hari Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu memakai selendang yang baru dibeli oleh beliau dengan harga yang begitu mahal. Jadi dia pun naik untuk mengajar pada hari tersebut di atas mimbar. Tiba-tiba ada di kalangan anak murid dia yang terdetik dalam hatinya, Syekh hari ini mengajar bab zuhud, tetapi selendangnya Masya Allah, Tabarakallah, ya, keterampilannya tidak menunjukkan bahawa dia seorang yang zuhud. Maka Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu seorang waliullah yang dikurniakan anugerah oleh Allah mengerti detikkan hati hamba Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini dinamakan dengan arbabul qulub, orang yang memahami apa yang didetikkan oleh hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kita kena takut apabila duduk dengan orang-orang yang sedemikian rupa. Tuan-tuan mungkin mengingkari sebab apa tuan-tuan tak bertemu. Saya tak mengingkari sebab banyak kali saya bertemu dengan orang yang sedemikian rupa, yang dikurniakan nikmat tahu apa yang ada dalam benak hati tuan-tuan tersebut. Sampai kepada maqamul mukasyafah, dibukakan pintu hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka melihat perkara yang tidak dilihat oleh pandangan mata kasar seseorang manusia. Banyak contoh yang kita sebut dari kalangan sahabat ataupun pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun. Di antaranya sahabat Nabi radhiyallahu anhu, antaranya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, ketika mana Anas bin Malik yang merupakan khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi pada satu hari dia keluar daripada rumahnya untuk pergi mendengar kuliah yang disampaikan oleh imam ataupun Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang perempuan yang jelita. Dia pun pandang, sekali pandang itu hadiah daripada Allah. Tapi sekali itu bukan sampai 50 minit. Ya, itu. Tapi dia memandang-pandang. Kemudian dia pun masuk ke dalam masjid. Masuk dalam masjid, Sayyidina Uthman sedang mengajar. Sebenarnya orang yang baru masuk ni, saya pun nampak dia, kalau saya kasyaf lah, tinggal lagi tak kasyaf. Ya. Jadi Sayyidina Uthman menyatakan, qad dakhala alaina rajulun fi wajhihi atharuz zina. Terdapat ataupun telah masuk ke dalam majlis kita pada hari ini seorang lelaki yang di matanya ada tanda zina, atau zina mata, memandang perempuan yang bukan mahram kita. Maka Anas bin Malik terperanjat. Maka terdetik di hati dia menyatakan, awahyun ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah lagi wahyu selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia anggap Jibril datang bagi tahu Uthman, kau tahu tak Anas tadi tengok perempuan nak dara orang, kata. Ya. Jadi terdetik di hati dia, adakah lagi wahyu lepas wafat Nabi? Maka Uthman radhiyallahu taala anhu menjawab detikkan hati Anas bin Malik dengan menyatakan, la bal firasatul mu'min, bukan, itu bukan wahyu tetapi firasat orang mukmin. Itu yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi, takutlah kalian dengan firasat orang mukmin kerana mereka memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita mata hati dah lah buta, cahaya pun tak ada lah. Salam. Ya. Ini dahlah mata je terang, mata hati je terang, disinari pula dengan cahaya. La haula wala quwata illa billah. Ini orang-orang yang dikurniakan nikmat, dimukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda yang pertama, orang yang cerdik menceraikan dunia. Maknanya apa? Tak ada dalam benak hatinya dunia. Jadi Syekh tadi menyatakan, Abul Hasan kata apa? Dia pun ambil selendang dia, dicampakkan kepada murid dia. Ambil selendang ni, dia kata, engkau menyatakan aku tak zuhud sebab pakai pakaian ini. Ya.
Aku pakai selendang ini tapi hati aku tak tertambat kepada selendang aku ini. Tetapi engkau tak ada selendang ini, tetapi hati kau menyatakan kalau aku dapat, bagus juga, kata. Jadi siapa zuhud, siapa tidak, kata. Faham tuan-tuan? Ya, jadi saya memakai pendapat Abul Hasan Syazuli radhiyallahu taala anhu, tetapi kalau tuan-tuan nak pakai pendapat yang menyatakan zuhud itu iaitu koyakkan baju, pakai baju guni, silakan. Ya. Karena itulah Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu murid kepada Abul Hasan Syazuli. Ya. Datang bertemu Abul Hasan Syazuli dengan tujuan nak meminta izin memakai baju kasar-kasar, baju kain guni ni, ya. Sebab dia rasa itulah yang dinamakan dengan tasawuf, orang sufi pakai baju yang keras-keras, yang kasar-kasar tersebut. Maka sebelum dia berkata, Abul Hasan Syazuli lebih dahulu menjawab dengan menyatakan, i'rifillah awalan summal bas ma syi'ta. Kenallah Allah dahulu, lepas tu pakailah apa yang engkau nak pakai. Kalau kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, pakaian itu tetap akan menyeret kita kepada kebinasaan. Kalau kita kaya dengan pakaian yang mewah, kita kata kita yang paling kaya, kita yang paling banyak duit, baju aku orang lain tak boleh beli. Kalau kita pakai baju koyak rabak tu pun kemungkinan kita akan menyatakan aku yang paling zuhud, aku yang paling saleh, akulah orang yang paling menjauhkan diri daripada dunia dan seisinya. Contoh dia, itu semua adalah merupakan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah. Kenapa? Kesemuanya itu bukan dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita melakukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka selagi itulah kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pakai pakaian yang cantik dengan tujuan untuk menunjukkan kemuliaan dan nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita, dan semoga kita tergolong dalam golongan orang yang bersyukur dengan nikmatnya, maka itu pun akan mendatangkan pahala kepada kita. Berarti kita kena faham selok-belok tersebut. Bukan pakaian itu penentu kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu faham tuan-tuan ya? Itu yang pertama.